Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah Bahasa Melayu Dr. Nurzalina serta rakan-rakan sekalian. Pada pagi ini saya akan membentangkan tajuk pembentangan saya iaitu ayat pasif. Apa itu ayat pasif? Ayat pasif adalah merupakan ayat yang terbentuk daripada ayat aktif transitif. Ayat ini mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai unsur yang diterangkan. Rakan-rakan sekalian, ayat pasif terbahagi kepada 6 bentuk, iaitu ayat pasif dengan imbuhan di, ayat pasif dengan imbuhan ter, ayat pasif berimbuhan ber, ayat pasif berimbuhan ke an, ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua, serta yang terakhir ialah ayat pasif dengan perkataan kena. Saya akan membentangkan ayat pasif yang pertama terlebih dahulu, iaitu ayat pasif dengan imbuhan di. Ayat pasif dengan imbuhan di mengandungi kata kerja imbuhan di. Contoh ayatnya adalah kereta itu telah dicuci oleh abang. Kata kerja cuci telah ditambah imbuhan di menjadi dicuci. Contoh yang kedua, kerusi itu sudah disusun oleh para pelajar. Kata kerja susun ditambah di menjadi disusun. Namun begitu, perkataan oleh boleh digugurkan sekiranya tidak mengubah maksud asal ayat. Sebagai contoh, baju itu dibeli oleh kakak. Apabila perkataan oleh digugurkan, ayatnya menjadi baju itu dibeli kakak. Contoh yang kedua ialah ayam itu telah digoreng oleh ibu. Ayam itu telah digoreng ibu. Baiklah, seterusnya ialah ayat pasif dengan imbuhan ter. Ayat pasif dengan imbuhan ter merujuk kepada 3 jenis, iaitu yang pertama, ter merujuk kepada tidak sengaja. Contoh ayat, pelari itu tersepak batu besar. Maksudnya, pelari tersebut tidak sengaja menyepak batu besar. Contoh yang kedua pula, kakak terjatuh ke dalam kolam. Maksudnya, kakak tidak sengaja jatuh ke dalam kolam. Ter seterusnya adalah merujuk kepada sudah di. Contoh ayat, air hujan terminum oleh Acong. Maksudnya, air hujan sudah diminum oleh Acong. Contoh yang kedua, mereka yang positif COVID-19 sudah terasing. Maksudnya, mereka yang positif COVID-19 sudah diasingkan. Ter yang terakhir merujuk kepada keupayaan atau kemampuan. Contoh ayat, ayam yang pedas itu tidak termakan oleh saya. Soalan yang susah akhirnya terjawab, soalan ujian yang susah akhirnya terjawab oleh mereka. Seterusnya adalah ayat pasif imbuhan ber. Ayat pasif berimbuhan ber merujuk kepada belum dibuat. Contoh ayat, kereta ayah belum dicuci lagi. Kereta ayah belum bercuci lagi. Imbuhan ber ditambah kepada kata kerja manakala imbuhan di digugurkan. Contoh kedua, lori Pak Ali belum diundur. Lori Pak Ali belum berundur. Diundur menjadi berundur. Contoh terakhir, pokok bunga di halaman rumah belum disiram. Pokok bunga di halaman rumah belum bersiram. Disiram menjadi bersiram. Ayat pasif yang keempat ialah ayat pasif berimbuhan ke an. Ayat pasif berimbuhan ke an di sini merujuk kepada ditimpa sesuatu. Contoh ayatnya, seluruh pelajar asrama ditimpa rasa takut. Seluruh pelajar asrama ketakutan. Maksudnya, ditimpa rasa takut menjadi ketakutan. Contoh kedua, kakak ditimpa hujan setelah menghantar adik ke taska kerana tidak membawa payung. Kakak kehujanan setelah menghantar adik ke taska kerana tidak membawa payung. Ditimpa hujan menjadi kehujanan. Ayat pasif yang kelima ialah ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua. Rakan-rakan, kata ganti nama diri pertama dan kedua tidak boleh menerima kata kerja pasif di.
Oleh itu, kata ganti nama diri pertama dan kedua haruslah berada di hadapan kata kerja tanpa imbuhan di. Contoh ayat pasif kata ganti nama diri pertama. 1. Drama Korea yang romantik itu sudah aku tonton. Di sini, kata ganti nama diri pertama aku berada di hadapan kata kerja tonton tanpa imbuhan di. 2. Novel yang sedih dan tebal itu sudah saya baca. Contoh ayat pasif dengan kata ganti nama diri kedua pula ialah 1. Air Milo itu harus awak minum. Di sini juga kata ganti nama diri kedua iaitu awak berada di hadapan kata kerja minum tanpa imbuhan di. Contoh ayat kedua, sarapan pagi itu harus engkau makan. Baiklah, ayat pasif yang terakhir ialah ayat pasif dengan perkataan kena. Ayat pasif jenis ini mengandungi perkataan kena di hadapan kata kerja dasar yang tidak menerima imbuhan awalan. Contoh ayatnya, 1. Murid kelas sebelah dirotan oleh cikgu mereka. Jawapannya, murid kelas sebelah kena rotan oleh cikgu mereka. Maksudnya, imbuhan di digugurkan, kemudian perkataan kena ditambahkan di hadapan kata kerja dasar. Contoh kedua, remaja lelaki itu ditampar ibunya kerana mengikuti aktiviti lumba haram. Jawapannya, remaja lelaki itu kena tampar ibunya kerana mengikuti aktiviti lumba haram. Baiklah, sekian sahaja pembentangan saya. Terima kasih.